عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini TV Herba di Facebook Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, Facebook Tuan Haji HPA, kita bersiaran langsung dan terus menjelajah seluruh Malaysia. Dan hari ini alhamdulillah kita berada di negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara, dan kita berada di puncak Penang Hill. Ya, alhamdulillah. Kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti live ini, kita ucapkan terima kasih pada semua teman-teman kita daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei Darussalam, dan tak lupa juga daripada Thailand, ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita saksikan keindahan Pulau Pinang daripada puncak Penang Hill. Anda boleh lihat di sebelah depan sana ni, itu adalah jambatan yang kedua, jambatan baru Pulau Pinang yang merentasi lautan samudra, dan di hujung sana-sana kita boleh lihat adalah jambatan yang lama, ya. Masya Allah. Jadi pada mereka yang belum pernah sampai ke puncak Penang Hill, harus datang untuk datang melihat keindahan alam dan keindahan Pulau Pinang daripada puncak Penang Hill. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tim TV Herba terus mengembara di seluruh Malaysia, dan hari ini Allah izinkan kita berada di puncak Penang Hill. Dan terlebih dahulu sebelum kita memulakan program Kembara Ilmu ini,
Seperti biasa tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang anda perlu lakukan, bantu kami adalah di handphone, lihat di handphone anda, sebelah kiri ada button share. Anda share video ini untuk semua teman-teman kita yang di luar sana untuk dapatkan ilmu dan perkongsian bersama dengan pemimpin kita, insya-Allah. Yang kedua, di button sebelah kanan ada button like atau button good, anda tekan button good. Ya, sangat mudah, insya-Allah. Dan yang ketiga, ada button love sebelah kanan, di sebelah button good itu. Itu tanda kita tekan button love itu, tanda cinta kita kepada produk halal dan thayyiban, produk halal, tanggungjawab bersama dan perjuangan Tibbun Nabawi bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail HPA. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti live ini, siaran langsung ini, kita berada di Penang Hill dan kita live ini disiarkan secara langsung di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa di negeri Pulau Pinang ini, dan mari kita berkenalan dengan tetamu istimewa TV Herba pada hari ini. Silakan. Ya, silakan kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Aizan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita berada di negeri Pulau Pinang dan kita bersama dengan tetamu istimewa, iaitu pemimpin yang hebat, pemimpin yang setia yang ada di Pulau Pinang. Jadi tanpa berlengah masa, TV Herba mempersilakan untuk tetamu kita memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Cik Aizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar Tuan Haji Ismail, teman-teman di tanah air dan seluruh teman-teman di Nusantara? Alhamdulillah, hari ini saya perkenalkan diri. Mungkin ada yang belum mengenali. Saya Wan Haslina binti Muhammad Syagaf. Saya adalah leader, seorang leader di Pulau Pinang, insya-Allah. Dan sebenarnya ni tuan-tuan dan puan-puan berada di Penang Hill, di mana tempat asal saya dan keluarga. Masya Allah. Kami tinggal di sini. Tapi di kaki bukit. Ni adalah tempat permainan Kak Wan sendiri. Kalau mendaki tu memang dari kecil lagi. Dan ya, itulah saja. Ya, para penonton nak tahu Kak Wan, berapa umur Kak Wan sekarang ni? Dalam family sekarang ni dah ada berapa orang anak? Dan dah berapa lama dengan HPA? Dah berapa lama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad dalam perjuangan Tibbun Nabawi? Silakan. Baik, Kak Wan sendiri alhamdulillah dah mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah. Dan usia Kak Wan dah nak masuk 50. Masih muda, masih muda. InsyaAllah. Dan bersama dengan HPA dari 2007. 2007. Maknanya dah berapa tahun? 2007 dah 13 tahun kawan? Ya, lebih 13 tahun, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, masya-Allah ya. Kak Wan Haslina, tapi lebih glamour lah dengan nama Kak Wan. Jadi alhamdulillah hari ini TV Herba akan bersama-sama dengan pemimpin hebat ini, PJS hebat ini serta herbalist kepada HPA International, Kak Wan Haslina, insya-Allah. Kita bertemu selepas ini. Yang masih selagi setia di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Kita berada di Penang Hill dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu PJS Kak Wan Haslina, atau lebih mesra nama popularnya adalah Kak Wan. Jadi Kak Wan, hari ini kita berada di Penang dan Kak Wan menjadi salah seorang pemimpin yang setia, istiqomah bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji, bersama dengan HPA. Mungkin para penonton nak tahu apa rahsia kesetiaan Kak Wan istiqomah sampai hari ini
selama lebih daripada 13 tahun. Silakan kawan. Okey. Subhanallah. Perkara yang berkenaan dengan istiqamah bersama dengan perjuangan HPA. Yang ni bukan kawan seorang saja. Sebenarnya semua orang yang berjihad, yang berada di dalam perjuangan ni mesti akan istiqamah. Dia tak akan buat kerana apa? Dia ada satu perasaan pada diri dia, iaitu yakin dengan apa yang Allah tentukan, berada di mana untuk dia berjuang. Itu. Ya, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan PJS Wan Haselina. Bertemu anda selepas ini. Alhamdulillah kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi setia bersama dengan TV Herba. Kita bersiaran langsung di Penang Hill dan kita masih lagi bersama dengan pemimpin PJS Herbalist Kak Wan Haselina. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak berbincang dan berbual-bual bersama dengan Kak Wan dengan tajuk yang sangat penting kepada kita, King of Herbs, Moringa Oleifera. Jadi tanpa berlengah masa, mari kita bersama dengan PJS Kak Wan. Dipersilakan. Jadi kawan, alhamdulillah hari ini kita berada di Penang Hill dengan udara yang sangat nyaman dan bersih dan suasananya yang sangat mendamaikan, subhanallah. Dan kita nak bincang dengan Kak Wan hari ini, Kak Wan, tentang Moringa King of Herbs. Dipersilakan, Kak Wan. Baik. Terima kasih Cik Raizan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu sekalian, insya-Allah hari ini kita berkongsi ataupun berbagi lagi tentang satu lagi herba ciptaan Allah, iaitu moringa ataupun pokok kelor. Jika kalau dalam bahasa saintifiknya ialah Moringa Oleifera. Baik, di sini Baik, di sini kita akan ceritakan, cuba lihat daun moringa ni. Yang ni adalah makanan bagi orang-orang ataupun rakyat masyarakat di benua Asia Tenggara. Jadi pohon-pohon ni banyak berada di mana? Di Asia Tenggara. Ada di India, banyak di India. Kalau nak tahu, yang ni lah makanan kecil-kecil Kak Wan. Masya Allah. Makanan dari kecil, tak boleh nak kata apa dah. Yang ni memang sinonim untuk kami. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, dia ada, kami buat sayur. Buat sayur, buat ulam. Untuk apa? Untuk kekuatan tulang. Apa yang, sebab apa ibu ayah banyak ataupun nenek moyang banyak suruh makan daun kelor ni ataupun munggai ataupun moringa. Sebab nak mendaki. Jika tuan-tuan dan puan-puan tahu, tempat ni memang tempat mainan kawan. Dengan adik-adik, dengan kakak, dengan kawan-kawan. Kami memang naik turun bukit ni. Jadi, lama kawan duduk di sini? Berapa tahun kawan duduk di Penang Hill ini? Yalah, dari umur 5 tahun macam tu dah duduk dah di sini. Jadi tuan-tuan, bagaimana Allah pilih kita hari ini berada di Penang Hill? Rupanya Allah nak hantar tempat bagaimana Kak Wan daripada kecil di sini ya. Oh, Masya Allah. Teruskan Kak Wan. Jadi bila dah sinonim dengan hutan belantara, hutan-hutan di Pulau Pinang ni, kerja kami ni kira mendaki ya Cik Raizan. Mendaki. Jadi makanan ni lah, selain daripada yang mak nanti buat sayur, lepas tu ada kalau di sini boleh tengok juga. Yang ni ni buah dia. Yang ni buah dia. Buah munggai atau buah kepada moringa tuan-tuan ya. Oh, Masya Allah. Di dalam ni dia ada, kalau kita buka ni, yang ni dia masih muda. Masih muda ya. Okey, di dalam ni nanti ada biji. Ni Masya buah muda. Okay. Yang ni baik untuk kencing manis. Masya Allah. Kalau kata kita ambil ni, kata yang mahal ni. Kalau sekarang ni mahal. Bila kita makan ni, dia rasa apa? Dia rasa pahit. Nanti bila dah rasa pahit tu,
memang tak tahan pahit. Ni pahit lah. Pahit ya. Tapi tak apa, Kak Wan Tapi boleh pahit senyum itulah lagi. yang baik untuk kerja manis. Ya, Ya. tapi boleh senyum lah. Nanti ambil air, minum. Ya. Waktu minum tu, nanti Cik Raizan kita akan rasa apa? Rasa manis. Oh ya. Mula pahit, lepas tu dia jadi manis. Masya Allah. Macam itulah perjuangan kita. Nak kata pahit pun tak, dia manis sajalah. Ya. Okey, yang ni. Okey, Cik Raizan boleh tengok yang ni. Masya Allah, Masya Allah. Ah, Jadi tuan-tuan ni ini, Masya Allah ya, ni dia punya buah ya kawan ya. Buah. Buah Kita kepada buat sayur. Moringa oleifera atau orang Melayu panggil munggai. Munggai, kelor, Indonesia ya. kelor. Masya Allah. Jadi Kak Wan, pengalaman saya di Palu, Indonesia. Saya pergi ke Palu, memang antara hidangan istimewa teman-teman saya di Palu ini adalah sayur kelor ini, sayur moringa ini. Dan ternyata orang-orang di Palu kuat-kuat imunitinya, sihat walafiat. Dan pengalaman saya juga berada di sebelah Medan, ya. Di Medan juga di Padang Sedimpuan juga saya dihidangkan dengan makanan sayur iaitu moringa. Ya, moringa oleifera atau munggai. Masya Allah ya, kenangan terindah di Padang Sedimpuan. Apa kabar teman-teman di Padang Sedimpuan dan apa kabar Ibu Mira di Palu? Terima kasih ya hidangkan saya dengan makanan sayuran iaitu moringa dan munggai. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita berbincang tentang King of Herbs Moringa oleifera. Dipersilakan kawan teruskan. Ya. But kenapa kita panggil dia King of Herb? Yes. Sebab dia mempunyai nutrisi, mempunyai paling banyak nutrisi untuk semua. Contoh macam pisang, Ya. ada dekat dia potasium. Ya. Jadi kalau kata vitamin C, ada dekat dia juga. Oh, maknanya dalam moringa itu sendiri Ya. ada vitamin C, Ada vitamin A. ada potasium, Ya. ada vitamin A. Oh, Masya Allah. Habis tu Masya ada Allah. kalsium. Kalsium juga. Contoh macam hari ni kita berada di waktu cuaca keadaan macam ni. Ya. Ni bila kata duduk di Penang Hill ni, walaupun kita dalam keadaan cuaca yang panas, tapi waktu sekarang ni dia waktu musim hujan. Musim hujan. Jadi boleh tengok kabus waktu ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dengan PJS Kak Wan Haslina atau nama popularnya Kak Wan. Jadi teman-teman daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei Darussalam dan daripada Thailand, serta tak lupa juga teman-teman yang ramai sekali mengikuti live di Facebook Tuan Haji Ismail HPE ini, iaitu daripada Malaysia. Terima kasih kepada semua yang setia ikuti live. Kita masih lagi bersama dengan Kak Wan berbincang tentang tajuk yang sangat penting, iaitu King of Herbs Moringa oleifera. Dipersilakan Kak Wan untuk teruskan. Baik. Kelebihan King of Herb ni ataupun yang dikenali dengan Moringa oleifera, yang ni memang kita dah sinonim, rasanya semua orang dah tahu. Cuma kita ni sebagai orang yang lebih alert, orang yang lebih nak memberitahu, nak memperkenalkan lagi, nak menyampaikan lagi tentang kelebihan moringa ni. Moringa ni apa yang kita boleh lagi? Kebaikannya dia boleh menguatkan otot tulang macam tadi Kak Wan bagi tahu. Kemudian dia boleh apa? Boleh untuk merawat ataupun dalam sudut apa? Kebaikan untuk memecahkan kolesterol. Masya Allah. Kolesterol. Jadi sebenarnya tubuh kita ni dia tak boleh panas. Tubuh ni tak boleh radang. Tubuh tak boleh radang. Jadi daun kelor ni dia sifatnya sejuk. Masya Allah. Sifatnya dingin. Jadi apa yang kita boleh lagi? Contoh kita lihat batuk. Batuk boleh, kemudian asma boleh. Kalau kita banyaklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lagi satu macam contoh kereputan tulang ataupun keropos tulang, ya, ataupun osteoporosis. Ambil daun kelor ni makan. Ambil daun kelor ni makan. Nanti banyaklah testimoni yang boleh Kak Wan share sebentar nanti tentang bagaimana pengalaman dengan daun moringa ni, insya-Allah. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dengan PJS Kak Wan Haslina. Kita berada di mana? Kita berada di puncak Penang Hill yang sangat nyaman. Kepada mereka yang belum pernah sampai ke Penang Hill, harus datang melihat keindahan alam, ya, Masya Allah, dan bagaimana
udara yang sangat bersih dengan pohon-pohon yang hijau di sini, Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah kepada tuan-tuan dan puan, Bapak Ibu yang menonton di live Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Kita masih lagi berada di Penang Hill dan tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah King of Herbs Moringa Oleifera. Jadi kita bersama dengan PJS Kawan. Kawan, mungkin penonton nak tahu lagi apakah di antara kelebihan-kelebihan lain yang ada pada moringa ini. Dipersilakan. Baik. Kelebihan-kelebihan yang ada lagi, dia boleh memperbaiki kerja ginjal kita. Masya-Allah. Ya, contoh macam kita ambil, kalau kita nak tengok khasiat daun moringa ni ataupun moringa oleifera ni, kita ambil daun ni, kita masukkan di dalam air yang kotor. Okey. Kemudian nanti air tu jernih. Oh, Masya-Allah. Subhanallah. Macam Masya itulah Allah. kerja untuk merawat ginjal. Jadi kita boleh amal yang tu. Kemudian meningkatkan ASI. ASI ni susu ibu. Air susu ibu. Air susu ASI. ibu. Ya. Kalau di Indonesia, tuan-tuan dan puan, yang orang Malaysia tak tahu ASI yang kawan kata tu, air susu ibu. Boleh terangkan kawan tentang ini? Okey, jadi ibu-ibu ni dia kena ambil daun ni. Kalau mereka susah untuk nak kekurangan air susu ibu ni, mereka ambil daun moringa ni. Mereka ambil sebagai makanan nutrisi mereka sendiri. Okey, dan apa lagi, dia ni boleh kuatkan. Kawan suka sebab sebut tentang kalsium. Kalsium ni sebab penting sangat. Bila kita makin usia, tulang belakang kita ni kena lagi kuat. Bukan lagi lemah. Okey. Jadi penting moringa ni sebab ialah kawan lihat sendiri dengan diri kawan sendiri. Minta maaf Tuan Raizan, Cik Raizan sendiri, kawan memang amal moringa ni. Masya-Allah. Okey, sehari tu mesti ada 15 biji. Masya-Allah. 5. Okey, perjalanan kita dalam musafir kita, selain kita ambil madu, kita ambil benda-benda yang dibekalkan, yang sunnah, apa yang kita mesti masukkan moringa juga. Mesti amalkan moringa sebab nak kuatkan lutut, nak kuatkan sendi. Sebab dalam tulang kita ni, dia makin lama dia nanti jadi reput. Maksudnya dia akan ada lubang-lubang di dalam tulang kita tu. Maksudnya hilang ketumpatan sum-sum di dalam tulang tu sendiri. Jadi darah tu makin lama makin kurang. Jadi untuk nak kuatkan dia, kita mesti ambil moringa. Ya, jika tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu lihat, kawan bercakap tentang testimoni diri sendiri sebab yang ni amalan dari kecil. Amalan dari kecil kawan sendiri, kami makan benda ni. Kami makan, jadi untuk pergerakan tu, daripada perjalanan satu tempat ke satu tempat yang tinggi, jadi kita ada kekuatan untuk melakukan urusan harian kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita tahu rahsia kesihatan kawan, iaitu moringa oleifera. Betul, subhanallah ya. Jadi kalau kita lihat wajah kawan, dia tak menggambarkan usianya yang sebenar, dah hampir 50 tahun ya. Kalau tengok tu macam umur 35 ni. Rahsia dia apa? Moringa oleifera. Subhanallah. Jadi kawan, para penonton nak tahu, teman-teman kita daripada Indonesia, daripada Malaysia, ya masya-Allah ya, nak tahu dalam HPA ni apakah produk yang menggunakan moringa oleifera ini. Silakan kawan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih terlebih dahulu kepada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, founder kita, pengasas kita, murabina kita, ya. Mereka apa yang Tuan Haji Ismail kita lakukan, subhanallah, mengeluarkan satu produk namanya Moringa Capsule. Moringa Capsule ni
ada di Malaysia, ada juga di Indonesia. Jadi teman-teman di Indonesia jangan susah hati, teman-teman di Thailand pun jangan susah hati, teman-teman di Brunei pun jangan susah hati, dan juga teman-teman kawan, keluarga kawan di Pakistan juga. Nanti kawan cerita ada testimoni macam mana di satu tempat yang mereka pun tak pernah dengar tentang moringa ni, bila kita ada di sana, kita cerita, mereka amal. Alhamdulillah, mereka makin sihat dan makin sihat. Alhamdulillah. Untuk pengatauan tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ini, Kak Wan pernah dihantar oleh Yang Berbahagia Tuan Haji untuk bertugas di HPA Pakistan. Pejabat kita di Islamabad, Pakistan, ya kawan. Ya, kita nak tahu kawan cerita Moringa oleifera di Pakistan. Silakan kawan. Baik. Pengalaman Kak Wan di Pakistan ni dari 2018. Okey, Kak Wan tinggal kat sana, pergi balik. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail kerana memberi kepercayaan kepada Kak Wan sendiri. Semua ni berkat doa teman-teman, ya. Bukan kata Kak Wan tu kuat, tetapi membawa kekuatan dari semua tenaga-tenaga tentera-tentera yang hebat-hebat di dalam HPA, ya. Okey, apa yang Kak Wan nak cerita tentang apa yang berlaku di sana? Sebenarnya banyak herba-herba di sana. Tugas Kak Wan di sana adalah membuat kajian tentang herba-herba yang tumbuh di sana. Jadi di dalam Pakistan ni dia ada 5 negeri. Macam kita 14 negeri. Tapi Pakistan ni 5 negeri. Tapi 5 negeri ni besar-besar, luas-luas. Jadi apa yang membuatkan kita pergi ke satu tempat? Mereka ni 4 musim. Jadi moringa ni dia tak duduk di tempat tanah yang tinggi, yang tanah yang maksudnya tanah yang sejuk. Walaupun 4 musim, tapi ada satu lagi negeri yang namanya Multan. Multan ni tanah gersang. Tanah gersang, kalau kita tahu penduduk rakyat bukanlah semuanya senang-senang, tapi ada yang miskin. Tapi mereka, amalan mereka ni, mereka makan daun moringa ni. Masya-Allah. Tapi tak diketahui oleh beberapa negeri-negeri yang lain. Jadi apa yang kita buat bila patient, jadi tugas Kak Wan ni pergi merawat pesakit-pesakit. Alhamdulillah nanti dapatkan buku Kak Wan. InsyaAllah kita sedang buat. Nanti insyaAllah kita nanti edarkan tentang rahsia ubatan moringa ni. Masya-Allah. Jadi apa yang berlaku di sana, mereka datang jumpa kita. Sakit ni, jatuh, mereka ni angkat berat. Bila angkat berat, pegunungan, tinggal dekat tempat pegunungan. Jadi angkat, mereka ni work hard dengan work smart. Macam kita work smart, sikit work hard. Tapi mereka ni work smart, work hard. Yang tu yang ada kelebihan dekat mereka. Tapi bila work hard ni, bila bekerja sungguh ni, badan, kaki, mereka angkat berat, angkat gandum, angkat apa semua. Jadi orang-orang perempuan di sana memang masalah dengan lutut, masalah dengan tulang belakang. Jadi apa tugas kita? Kita bagi moringa. Jadi kita perbetulkan mereka dulu, medan elektromagnetik mereka dulu. Jadi nanti belajar pula ilmu perawatan yang tu kiropraktik pula. Tapi daripada moringa ni, bila kita bagi 5 biji, subhanallah. Kita tak bekalkan banyak. Kita bekalkan dalam berapa? Dalam untuk 5 hari saja. Dalam 3 hari, subhanallah, boleh mangkit. Lutut pun dah elok, semua dah elok. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, subhanallah, yang dikatakan Moringa oleifera, King of Herbs. Subhanallah. Ini merupakan suatu anugerah daripada Allah, dan sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji mengeluarkan produk yang sangat hebat ini, Moringa oleifera. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berada di Penang Hill bersama dengan PJS Kak Wan Haselina. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tahu dan para penonton nak tahu, tuan-tuan, PJS Kak Wan adalah orang yang pertama di dunia menjadi ejen atau outlet frozen food Pak Haji. Jadi kita nak tahu, penonton nak tahu, kenapa Kak Wan memilih untuk menjadi ejen atau outlet frozen food Pak Haji. Silakan Kak Wan.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu kenapa Kak Wan nak jadi ejen food? Alhamdulillah Allah pilih sekali lagi. Sebelum ni RHM yang pertama, kali ni Allah pilih pula untuk ejen outlet food frozen Pak Haji ni. Sebab yang ni adalah perjuangan. Apa pun kita buat kena atas dasar perjuangan. Sebab kita yakin. Pertama sekali kena yakin. Kak Wan sering sebut yakin ni sebab yakin inilah yang membuatkan kita, yang membuatkan yakin ni maksudnya beriman lah. Beriman dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Apa yang dalam contoh kita nak produk halal tanggungjawab bersama. Kita sering sebut perkara tu. Jadi kita menjadi tuntutan. Dia menjadi satu tuntutan untuk diri sendiri. Kita tak boleh nak tunggu orang lain. Tapi kita kena ambil benda ni untuk kita lakukan dulu. Sebab apa pun Allah yang akan jentik hati kita. Allah yang akan jentikkan hati kita untuk berjuang di dalam HPA ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail sekali lagi, sentiasa memberi peluang lagi kepada Kak Wan dan kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain. Subhanallah, masih membuka ruang lagi untuk perjuangan. Sebab apa? Ayam ni isu penting. Ayam ni isu dunia. Kalau kata tuan-tuan dan perempuan, bapa ibu nak tahu, ayam ni isu dunia. Jika Kak Wan duduk di Pakistan pun, Kak Wan tak makan ayam. Kak Wan tak makan ayam yang diternak, yang ada di boiler. Tetapi Kak Wan akan ternak di kampung. Di kampung, ada satu tempat di kampung utara, di sebelah KPK tu. Mereka nanti bawa makan apa? Mereka bagi apa? Yang tu ayam kampung yang makan gandum saja. Yang makan makanan roti, capati tu semua tu, yang tu lah makanan lebihan tu, yang tu saja yang makan. Kemudian mereka akan hantar kepada Kak Wan seminggu dalam 2 ekor macam tu. Yang tu sebab kita ada keluarga kat sana yang tahu kita. Dan mereka pun tahu kita tak makan ayam. Jadi isu ni, isu dunia. Jadi makanan ni ada yang ayam ni ada yang disuntik vaksin. Ada yang letak daripada DCP, dikalsium fosfat. Yang tu apa? Serbuk daripada tulang haiwan. Kita tahu ke tulang haiwan tu daripada tulang haiwan apa? Ada, kalau kita tahu, katalah dia lembu, tulang lembu. Adakah tulang lembu tu disembelih? Dia nanti kalau tak sembelih, dia jadi bangkai pula. Yang inilah yang membuatkan Tuan Haji Ismail, founder kita, ambil tanggungjawab. Ambil langkah tuntutan fardu kifayah. Satu tanggungjawab. Jadi siapa yang nak sambung? Siapa yang nak sambung perjuangan ni? Kita lah. Jadi Alhamdulillah, apa yang Kak Wan dan semualah, Kak Wan bukan bercakap tentang diri sendiri, tetapi Kak Wan bercakap untuk umum, untuk semua yang dah serasa Kak Wan kali ni dah hampir 200 outlet frozen food Pak Haji. Subhanallah, tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua kerana mengambil dia ni bukan peluang tetapi satu tuntutan. Kena ingat yang tu, tuntutan dia menjadi wajib. Dia menjadi wajib. Sebab apa? Kita menyediakan semua dedak kita sendiri, makanan kita sendiri, anak ayam pun kita tetas sendiri. Subhanallah. Kalau nak bagi makan tuan-tuan dan perempuan boleh pergi tengok sendiri. InsyaAllah nanti dibuka ruang untuk kita pergi lihat. Dan jangan lupa untuk hadir pada 27 hari bulan ni. 27 hari bulan September ni. Sebab apa? Penting sangat pertemuan untuk mencapai satu gagasan yang besar, memegang satu ekonomi di mana kita memegang ekonomi untuk ummah ini. Jadi itu dulu, insya-Allah. Itu dulu Tuan Raizan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, para penonton yang datang ke Pulau Pinang, jika nak kontak Kak Wan, nombor handphone Kak Wan? Okey, nombor handphone Kak Wan 019 4646 266. Kak Wan juga melakukan perawatan. Boleh saja nak hubungi untuk kaunseling, insya-Allah. Cuma jangan sedihlah jika Kak Wan lambat reply. Yang penting WhatsApp dulu. Jangan call susah sikit. WhatsApp dulu, kadang kita buat rawatan ya. Boleh juga dapatkan frozen food Pak Haji ni di talian tersebut, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah bagi pihak HPA, bagi pihak Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad dan bagi pihak TV Herba,
kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada PJS Kak Wan Haslina atau nama popularnya Kak Wan yang dapat bersama-sama di dalam Facebook Tuan Haji Ismail HPA ini secara langsung, dan kita doakan moga Allah berikan kejayaan berterusan kepada PJS Kak Wan dan dilimpahkan rezeki melimpah ruah untuk keluarganya, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu anda di siaran seterusnya setiap hari, insya-Allah. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa. Kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha bersatu tuju wawasan, wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa. Kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Akidah ibadah harus sempurna. Ibadah tanpa akidah wawasan syaitan. Ulama warisan anbiya, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Islam cemerlang seluruh dunia.
Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.